Hai, Assalamualaikum. Kumpulan kami telah mengambil tokoh Ibnu Khaldun. Sebelum memulakan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nordaini Syazmina binti Muhammad Suhaimi daripada kohort 58 Grup 6. Sekarang saya akan membaca untuk pengenalan. Kanak-kanak didefinisikan sebagai seorang yang di bawah umur 18 tahun seperti yang termaktub dalam Konvensyen mengenai Hak Kanak-Kanak dan Akta Kanak-Kanak 2001. Kanak-kanak adalah golongan muda dalam masyarakat yang masih dalam proses pertumbuhan dan perkembangan fizikal, emosi dan mental. Mereka biasanya di dalam keadaan yang keceriaan, rasa ingin tahu yang tinggi dan kebergantungan kepada orang dewasa, contohnya seperti ibu bapa mereka. Definisi kanak-kanak juga melibatkan perlindungan terhadap hak dan keperluan mereka serta memberikan panduan yang sesuai untuk membentuk individu yang berkembang dengan baik. Period kanak-kanak adalah masa penting untuk membentuk asas personaliti dan kemahiran sosial bagi memastikan kesejahteraan mereka pada masa hadapan. Definisi menurut tiga tokoh, yang pertama ialah Ibnu Khaldun, ialah menyatakan bahawa kanak-kanak adalah individu yang berada dalam tahap awal kehidupan dan memerlukan bimbingan serta pengawasan untuk membentuk karakter dan kemahiran mereka. Beliau menekankan pentingnya lingkungan sosial dan pendidik dalam pembentukan kepribadian. Menurut Jean Piaget pula, kanak-kanak adalah individu yang melalui peringkat dan perkembangan kognitif yang berbeza. Jean Piaget mengemukakan bahawa kanak-kanak belajar melalui interaksi dengan persekitaran dan pembinaan struktur kognitif. Baginya, pemahaman tentang dunia perkembangan seiring dengan pertumbuhan dan pengalaman kanak-kanak. Dan yang terakhir, menurut Maria Montessori, ialah melihat mereka kanak-kanak sebagai pembelajaran aktif yang memiliki keupayaan untuk mengendalikan pembelajaran mereka sendiri. Konsep Maria Montessori menekankan pentingnya persekitaran yang merancang dengan baik, yang membolehkan kanak-kanak mengembangkan kreativiti dan kemandirian mereka melalui pengalaman praktikal dalam pembelajaran. Di Malaysia, definisi dan perlindungan terhadap kanak-kanak diatur oleh Akta Kanak-Kanak 2021. Akta ini bertujuan untuk melindungi hak kesejahteraan dan perkembangan kanak-kanak. Ia menetapkan standard dan garis panduan untuk perlindungan kanak-kanak daripada sebarang bentuk eksploitasi dianiaya. Mereka menyediakan bantuan kebajikan dan melaksanakan program-program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Malaysia. Kanak-kanak perlu dilindungi kerana mereka merupakan golongan yang paling lemah dan bergantung kepada orang dewasa. Proses pertumbuhan dan perkembangan fizikal, emosi dan mental kanak-kanak membuat mereka lebih mudah terkesan oleh pengaruh luar yang mungkin mengerikan. Perlindungan terhadap kanak-kanak adalah penting untuk memastikan hak asasi mereka dijaga, termasuklah hak untuk hidup dalam persekitaran yang selamat, mendapatkan pendidikan dan bebas pada sebarang bentuk eksploitasi dan dianiaya. Perlindungan ini membentuk asas bagi pembentukan individu yang sihat, bahagia dan memberi sumbangan positif kepada masyarakat pada masa hadapan. Kesimpulannya, perlindungan kepada kanak-kanak sememangnya harus menjadi perkara paling penting kerana mereka juga mempunyai hak, tetapi mereka tidak boleh menyuarainya. Kanak-kanak hanyalah insan yang lemah dan sememangnya tidak boleh membalas segala perbuatan yang dikenakan ke atas mereka. Hak asasi mereka perlu dihormati agar dapat bertumbuh dan berkembang tanpa rasa takut. Dengan memberikan perhatian khas kepada perlindungan kanak-kanak, kita membentuk masyarakat yang prihatin dan bertanggungjawab terhadap generasi yang akan datang. Hai dan selamat sejahtera. Nama saya Danira Suhaimi binti Mahat. Nombor matriks 3232009181. Kumpulan kami telah membuat kajian berkaitan Ibnu Khaldun yang merupakan seorang tokoh pendidikan awal kanak-kanak. Baik data tokoh pendidikan awal kanak-kanak ini, iaitu beliau lebih dikenali sebagai Ibnu Khaldun dan nama sebenar beliau merupakan Abdul Rahman bin Muhammad. Beliau telah dilahirkan pada tahun 732 Hijrah bersamaan dengan 1332 Masihi.
Keluarganya berketurunan Arab dari Yaman dan bapa beliau merupakan seorang sarjana yang terkenal. Terdapat 5 tempat iaitu Algeria, Fez, Granada, Bugis dan Mesir yang merupakan tempat beliau sekeluarga berpindah semenjak Tunisia dilanda wabak taun. Seterusnya, zaman kanak-kanak dan remaja Ibnu Khaldun yang merupakan zaman beliau mendalami pengajian kesastraan dengan Syekh Muhammad bin Bahri semasa berada di Tunisia. Sejak kecil, beliau ini telah mempelajari pelbagai ilmu fardu ain dan kifayah serta menguasai pelbagai bidang ilmu dalam usia belasan tahun. Ibnu Khaldun juga mempunyai ingatan yang kuat apabila menghafaz Al-Quran dan sangat tekun dalam mencari ilmu. Ketika zaman remaja pula, beliau merupakan orang yang memiliki semangat dan tidak mudah berputus asa. Walaupun ditimpa bencana, beliau ini tetap cekal dalam menuntut ilmu secara berterusan. Apabila telah dewasa, beliau dapat memegang jawatan penting negara. Untuk zaman kegemilangan pula, Ibnu Khaldun ini telah menjadi tokoh sejarawan yang terkenal. Selain itu, sebagai seorang negarawan yang banyak berjasa untuk negara selama lebih 20 tahun dan sebagai tokoh penggiat budaya dan kesusasteraan Arab. Dan akhir sekali, zaman beliau mendapat nama gelaran kesarjanaan. Nama gelaran yang telah diberikan kepada Ibnu Khaldun iaitu Ash-Shadrul Kabir dan Al-Faqihul yang merupakan ahli faqih yang mulia. Hai and Assalamualaikum, nama saya Mas Nadir Rahmani binti Muhammad Syukri. Setelah kami teliti, kami mendapati terlalu banyak sumbangan Ibnu Khaldun di dalam dunia pendidikan. Oleh itu, kami akan membincangkan secara teliti mengenai sumbangan Ibnu Khaldun. Nama beliau Ibnu Khaldun dilahirkan di Tussermiya pada tahun 1331 Masihi. Beliau seorang yang pakar dalam ilmu agama seperti fiqh, tafsir dan hadis. Dari aspek ilmu akli, beliau pakar dalam bidang falsafah, matematik dan sejarah. Beliau pernah memegang jawatan tinggi persulatan di Istana Fars dan menjadi hakim di Wauji. Beliau juga pernah dilantik sebagai hakim mahkamah-mahkamah raja di Mesir. Serta menyatakan bahawa Ibnu Khaldun merupakan ahli sejarah dan falsafah agung sepanjang zaman. Karya-karya yang dihasilkan oleh beliau adalah himpunan daripada pembelajaran dan pengalaman yang diperolehinya. Dan beliau mempunyai banyak sumbangan terhadap sumbangan ilmu sosiologi. Dunia telah mengiktirafkan Ibnu Khaldun sebagai bapa sosiologi kerana dia telah melakukan revolusi terhadap pengajian sejarah sedia ada. Terdapat banyak sumbangan seperti sumbangan kitab Al-Ikhbar, sumbangan dalam bidang teori sejarah, sumbangan dalam ilmu falsafah, sumbangan Ibnu Khaldun dari bidang sosiologi, sumbangan sebagai budayawan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya Natasha Badrina, saya akan terangkan implikasi sumbangan Ibnu Khaldun. Sumbangan Ibnu Khaldun seorang ulama Muslim abad pertengahan yang terkenal melalui karyanya Al-Muqaddimah, memberi impak yang mendalam kepada dunia pendidikan. Pemikirannya merangkumi pelbagai aspek daripada pandangan holistik pendidikan kepada pemahaman dan dinamik sosial dan sejarah. Pertama sekali, Ibnu Khaldun membawa konsep pandangan holistik terhadap pendidikan. Baginya, pendidikan bukan sekadar pemindah ilmu tetapi juga proses pembentukan sahsiah. Implikasinya ialah pendidikan mesti merangkumi aspek moral, etika dan kerohanian yang mewujudkan asas yang kukuh bagi pembentukan individu yang berintegriti dalam masyarakat. Ibnu Khaldun menekankan kepentingan pendidikan konseptual dan relevan. Pendidikan mesti mencerminkan keperluan dan realiti masyarakat di mana pelajar berada. Konsep ini mempunyai implikasi jangka panjang dalam reka bentuk kurikulum, menggalakkan pembangunan bahan pembelajaran yang boleh diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Pendidikan kontekstual bukan sahaja memberi pengetahuan tetapi juga kemahiran praktikal yang boleh diaplikasikan dalam kehidupan sebenar. Ibnu Khaldun juga memperkenalkan konsep kitaran sejarah dan pendidikan.
Pendidikan dilihat sebagai faktor utama dalam pengaruhi evolusi masyarakat. Implikasinya ialah pelaburan dalam pendidikan boleh membentuk masa depan masyarakat, memainkan peranan dalam mencegah kemerosotan dan kehancuran. Memahami hubungan antara pendidikan dan perjalanan sejarah menyediakan asas untuk mereka bentuk dasar pendidikan yang lebih progresif dan manfaat. Pemikiran Ibnu Khaldun menekankan keperluan penyelidikan dan pembangunan dalam sains. Pendidikan mesti menjadi entiti dinamik yang terus berkembang melalui inovasi. Implikasinya ialah sistem pendidikan mesti responsif kepada perubahan dalam masyarakat dan teknologi. Dalam karyanya, Ibnu Khaldun menekankan kepentingan penyelidikan dan pembangunan dalam sains. Konsep ini boleh diaplikasikan dalam dunia pendidikan, di mana inovasi dan pembangunan kurikulum boleh menjadi kunci kepada peningkatan kualiti pendidikan. Kepentingan pengalaman praktikal adalah satu lagi aspek sumbangan Ibnu Khaldun. Pendidikan mesti memberi peluang kepada pelajar untuk mengaplikasikan pengetahuan dalam konteks kehidupan seharian. Implikasinya ialah pendidikan mestilah lebih daripada sekadar teori, seharusnya mencipta pengalaman pembelajaran yang menggalakkan pelajar berfikir secara kritis dan membangunkan kemahiran praktikal yang boleh diaplikasikan dalam kerjaya dan kehidupan seharian. Akhir sekali kesimpulan. Kesimpulannya, harapan kami sebagai bakal guru ialah kami dapat memberikan inspirasi kepada kanak-kanak untuk menurunkan minat dan bakat mereka. Kami berharap agar dapat membantu mereka mengembangkan kemahiran kehidupan yang diperlukan. Kami mahu mewujudkan persekitaran yang menyeronokkan, memupuk kemahiran sosial dan emosi untuk membantu perkembangan awal secara holistik. Dalam pada itu, kami berharap agar dapat memberi impak dan suasana yang positif kepada perkembangan kanak-kanak yang kami didik, di mana mereka berasa dihargai dan disokong. Selain itu, melibatkan penggalakan pembentukan asas pendidikan yang kukuh, membangkitkan minat mereka untuk belajar dan mewujudkan persekitaran pembelajaran yang memanfaatkan setiap aspek perkembangan kanak-kanak secara holistik. Akhir sekali, harapan kami ialah untuk menjadi ejen perubahan dalam kehidupan kanak-kanak supaya mereka dapat memupuk minat untuk belajar dan membentuk asas yang kukuh untuk pembangunan akademik, sosial dan emosi mereka. Selain itu, berharap agar dapat memasukkan unsur-unsur nilai positif dalam pengajaran kami untuk membantu kanak-kanak memahami konsep seperti belas kasihan, kerjasama dan keadilan. Dengan cara ini, kami ingin melahirkan generasi muda yang bukan sahaja cemerlang dalam akademik tetapi juga memahami kepentingan nilai moral dan etika. Kami juga berharap kami dapat segala harapan kami terwujud suatu hari nanti. Sekian, terima kasih.